Ahli kumpulan 1 terdiri daripada 2 orang, iaitu Nurul Dayana binti Hashim dan Siti Zubaidah binti Ahmad Razin daripada Bachelor of Muamalat. Intipati bagi tajuk ini bermula daripada pengenalan, hak waris zawil arham, hak waris bukan Muslim, hak waris janin dan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Azhan dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Nama saya Siti Zubaidah binti Ahmad Razin. Saya akan memulakan tajuk dengan pengenalan. Undang-undang Pusaka Islam iaitu Faraid adalah bersumberkan kepada Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat dan ijtihad mereka dalam masalah tertentu. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan secara terperinci ahli-ahli waris dan kadar bahagian atau saham mereka masing-masing dalam Al-Quran. Pada zaman jahiliah, anak-anak perempuan, isteri, ibu-ibu dan ahli waris perempuan yang lain langsung tidak diberikan hak dalam harta pusaka. Demikian juga kanak-kanak yang belum balik tidak diberikan hak dalam pembahagian harta pusaka. Pewarisan hanya berlaku kepada golongan lelaki yang boleh mempertahankan kabilah dan keluarga dari serangan musuh. Pewarisan hanya berlaku atas dasar keturunan untuk lelaki yang dewasa, perjanjian dan anak angkat. Selepas turunnya ayat Al-Mawarith, Undang-Undang Pusaka Islam telah memperkenalkan satu pembaharuan dalam Undang-Undang Pusaka, di mana golongan wanita telah diiktiraf oleh Islam dengan memberikan kepada mereka taraf ahli waris yang sah dan menetapkan kadar tertentu kepada mereka dalam harta pusaka. Di antara pembaharuan yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Pusaka Islam ialah: pertama, hak pusaka mempusakai adalah berdasarkan kepada hubungan nasab, kerabat, akad perkahwinan, wala' dan Islam. Yang kedua, tidak menafikan hak dalam pusaka antara lelaki dan perempuan, kecil atau besar, di mana semua mereka berhak menerima harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Dayana binti Hashim ingin membincangkan tentang hak waris zawil arham. Definisi bagi zawil arham ialah waris yang mempunyai hubungan kerabat atau darah dengan si mati selain daripada asyab al-furud dan asabah sama ada lelaki atau perempuan melalui garis perempuan. Dari segi bahasa, perkataan al-arham merupakan kata jamak dari al-rahim yang bererti tempat kandungan anak. Dengan itu, zawil al-arham bererti mereka yang mempunyai hubungan kerabat atau darah. Seterusnya, hak bagi zawil al-arham adalah ahli kerabat si mati, namun tidak dinyatakan pembahagian mereka oleh syariat Islam. Zawil arham akan mengambil seluruh harta pusaka secara asabah dengan syarat, iaitu tiada ahli waris daripada golongan nasab. Jika golongan tersebut ada, zawil arham akan terhalang. Dan juga tiada suami atau isteri bagi si mati. Jika ada salah seorang daripada mereka, zawil arham akan mengambil baki, iaitu 1/2 jika ada suami atau 3/4 jika ada isteri. Antara golongan zawil arham ialah golongan orang tua, golongan anak beranak, golongan adik-beradik dan juga golongan pakcik dan makcik. Oleh itu, jika golongan ini dibenarkan mendapat harta pusaka, maka mereka adalah waris yang terakhir sekali atau setelah tidak ada lagi waris asyab al-furud dan asabah, kecuali suami atau isteri. Walau bagaimanapun, mereka merupakan waris yang dekat hubungannya dengan si mati dari segi darjat hubungannya. Hanya satu golongan saja yang mendapat harta, iaitu golongan lebih kuat nasabnya akan menghalang golongan yang lemah. Antara turutan dalam golongan tersebut adalah: pertama sekali ialah golongan anak beranak,
Yang kedua, golongan orang tua, seterusnya golongan adik-beradik, dan akhir sekali golongan pakcik dan makcik. Dengan syarat, jika mereka bersendirian, dia akan mengambil semua harta. Seterusnya, jika mereka berbilang lebih daripada 2 lelaki saja atau perempuan saja, mereka akan mendapat harta dengan dibahagikan sama rata. Dan akhir sekali, jika mereka bercampur antara lelaki dan perempuan, digunakan kaedah nisbah seorang lelaki bersamaan dengan 2 orang perempuan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang hak waris bukan Muslim. Orang bukan Islam boleh menerima harta yang diwasiatkan oleh orang Islam. Tiada halangan untuk mereka menerimanya dan tiada juga halangan untuk orang Islam membuat wasiat kepada ahli keluarga yang bukan Islam. Seterusnya, dengan kata lebih mudah, orang bukan Islam tidak boleh menerima harta pusaka, tetapi boleh menerima harta yang diwasiatkan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang hak waris janin. Undang-Undang Pusaka Islam menentukan hak mempusakai harta pusaka kepada beberapa golongan tertentu. Di antaranya ialah janin dalam kandungan ibunya. Berhubung dengan hak janin dalam pusaka, para fuqaha bersepakat mengatakan bahawa janin itu berhak mendapat harta pusaka pewarisnya yang mati bersama-sama dengan ahli-ahli waris yang lain. Walau bagaimanapun, pewarisan janin tertakluk kepada 2 syarat, iaitu pertama, janin itu sudah wujud di dalam kandungan ibunya semasa kematian pewaris. Yang kedua, janin itu dilahirkan dalam keadaan hidup walaupun beberapa saat. Undang-Undang Pusaka Islam mengenal pasti beberapa tanda yang menunjukkan bahawa janin yang dilahirkan itu hidup, seperti menangis, menyusu, bernafas, bergerak anggota badannya, bayi tersebut tu. Bagi mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, mensyaratkan bahawa janin itu hendaklah dilahirkan dengan seluruh badannya dalam keadaan hidup. Jika sebahagian saja dilahirkan hidup dan kemudiannya meninggal dunia, maka dia tidak berhak mewarisi harta pusaka sekalipun kelahiran itu diikuti dengan tangisan. Setelah memenuhi syarat-syarat di atas, janin berhak mewarisi harta pusaka dan beberapa bahagian harta yang sepatut disimpan sehingga kelahirannya. Menurut jumhur fuqaha, harta pusaka boleh dibahagikan sebelum kelahiran janin. Tetapi bahagian yang perlu disimpan untuk janin ialah bahagian yang paling maksimum, sama ada lelaki atau perempuan. Bagi mazhab Maliki, harta pusaka tersebut tidak boleh dibahagikan sehinggalah janin itu dilahirkan. Kesimpulannya, ilmu faraid sangat penting untuk dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan umat Islam. Pembahagian harta menggunakan kaedah faraid sedikit sebanyak dapat memberi bantuan kepada waris yang berhak untuk menerima harta pusaka bagi meneruskan kehidupan selepas kematian ahli keluarga. Para waris juga dapat bertanggungjawab dan prihatin dalam menguruskan harta pusaka. Kebijaksanaan waris menguruskan harta pusaka menjurus kepada keharmonian dan kesejahteraan keluarga, serta menunjukkan pendidikan berkualiti telah mula diaplikasikan dalam kalangan umat Islam. Masalah keruntuhan institusi keluarga dapat dikurangkan dan masalah sosial antara umat Islam juga dapat dicegah. Oleh itu, ilmu faraid sangat penting dan penyebarannya dan sangat dituntut dalam agama Islam, tanpa mengira lapisan umum masyarakat Islam. Serta penyebaran ilmu ini penting sebagai persediaan dalam menghadapi masa hadapan. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.